Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu untuk kita berkongsi ilmu. Moga-moga ianya bermanfaat untuk di saya dan tuan-puan dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan persoalan yang mengenai puasa yang mana disunatkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala yang berbunyi, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin fadzalika shiyamud dahr. Artinya hadis yang kita baca ini, barang siapa yang berpuasa Ramadan, siapa-siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengiringi puasa Ramadan itu dengan puasa senang, kemudian dia mengiringi ataupun mengikuti selepas daripada puasa Ramadan dia puasa senang, maka demikian itu ganjarannya adalah menyamai puasa setahun. Ganjaran dia menyamai puasa setahun. Bukan sikit, tak pahala yang sangat-sangat besar. Di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut,
bahawa para ulama khilaf dalam menentukan bahagian sifat puasa 6 Syawal ini dilaksanakan pada 3 pendapat. Ada beberapa pendapat yang mengatakan untuk melaksanakan puasa 6 ini mustahab berpuasa, iaitu harus berpuasa bermula dari awal Syawal, awal bulan. Bermakna bermula 2 Syawal. Lepas raya pertama mari dulu, mari puasa dah. Secara berturut-turut ini adalah pendapat Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, start daripada 2 Syawal. Yang kedua, tiada beza dari sudut kefadilatan, tiada beza dari sudut keafdalannya, sama ada dilaksanakan secara hari berturut-turut atau berpisah-pisah. Dan ini pendapat Waqi' rahimahullahu ta'ala dan Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dua-dua imam, iaitu pendapat daripada Imam Waqi' rahimahullah dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alam. Rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang ketiga, tidak memulakan puasa sejurusnya selepas hari raya, kerana hari-hari selepasnya masih dikira hari-hari untuk makan dan minum. Tetapi berpuasa 3 hari, hari putih 13, 14 dan 15 Syawal bersama 3 hari sebelumnya atau selepasnya, ini adalah pendapat Imam Ma'mar rahimahullahu ta'ala dan Abdul Razak rahimahullahu ta'ala. Baik, ada orang tanya kepada saya tentang persyariatan puasa ni. Puasa 6 di bulan Syawal. Tu dia. Hadis yang kita sebut tadi, inilah hadis Ahad. Hadis ni hadis Ahad. Banyak pandangan, banyak pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali rahimahullahu ta'ala anhum, mereka ni mengharuskan puasa. Menuntut bagi kita umat manusia untuk kita berpuasa. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahr. Bahawa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, ianya bersamaan dengan puasa sepanjang tahun. Riwayat Imam Muslim. Hadis ni ada sahih. Mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bersepakat bahawa puasa 6 pada Syawal adalah sunat yang sangat ditutup. 3 mazhab ni sangat-sangat ditutup berdasarkan hadis tadi. Hadis yang diriwayatkan daripada siapa? Daripada Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana Rasulullah SAW bersabda tadi. Kita sebut man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal min Syawali kana kasyamus dahr. Besar padilat ni barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan hari bulan Syawal, kana kasyamud dahri, dan adalah seumpama dia puasa setahun. Tu dia. Lekat setahun. 30 hari, lepas tu tambah hari lepas daripada Ramadan, iaitu 2 Syawal start, ataupun ikutlah dalam mana-mana bulan Syawal sebanyak 6 hari. Lebih kalau tak bulan Syawal tak dapat dah. Tak 6 hari saja. Maka dia puasa seolah-olah setahun. Nak dapat pahala besar kan jarang ni. Tak. Cuma ada beberapa pandangan. Menurut mazhab Maliki, terdapat satu riwayat daripada Imam Malik bin Anas bahawa beliau tidak pernah melihat mana-mana ilmuwan dan ahli fiqh melakukan puasa tersebut, dan tidak sampai pada beliau riwayat daripada golongan salaf berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Bahkan ada setengah ilmuwan memakruhkannya
Kerana bimbang orang jahil akan menganggapkannya sebagai sebahagian daripada Ramadan. Cuma ada sebahagian dalam mazhab Maliki dia kata makruh. Suatu hari Ahad tidak boleh diterima secara bulat-bulat kecuali jika disokong dengan amalan penduduk Madinah. Kerana mereka adalah golongan yang paling hampir dengan Rasulullah SAW. Justru mereka lebih memahami tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Malik selaku penduduk Madinah mendapati bahawa ahli Madinah sendiri tidak berpuasa 6 walha wujud adil atas gelakan tu. Atas galak puasa tadi. Beberapa ulama mazhab Maliki kemudian memberi komentar terhadap pandangan Imam Malik ini. Dan ulama-ulama daripada mazhab Maliki ia bagi komentar dan memberi beberapa pentakwilan ke atas pendapat Imam Malik. Dia bagi takwil dan berhujah dengan apa yang telah Imam Malik sebut. Antaranya Imam Malik bimbang orang jahil akan menambah hari ke atas bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab orang jahil. Lebih orang dia tidak kira. Dah, ia ingat pula puasa 6 ni macam puasa wajib tu. Dah, puasa 6 ni macam puasa Ramadan juga. Tu dia. Takut lagu tu. Takut samakan. Maka yang paling saya menurut Imam Rusdi tidak menganggap hadis ini sebagai sahih. Sebab kadang-kadang disebut hadis yang bagi mereka tidak pendapat hadis nasah. Kemakruhan puasa 6 bulan Syawal ini hanya terpakai untuk mereka yang jahil dan dibimbangi akan terkeliru Syawal dengan Ramadan. Ia makruh sebab apa? Sebab orang jahil. Ataupun jahil ni tak ada ilmu lah. Tak ada ilmu dia buat juga. Ataupun dibimbangi terkeliru Ramadan dengan Syawal. Jadi keliru. Tu dia. Tu disebut tadi. Itu sekali ringkas. Baik. Tu dia. Untuk makluman tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Itulah kelebihan. Dan ada sebahagian ulama kata pendapat Imam Malik ini kesimpulannya yang kita dapat. Imam Malik menganggap puasa 6 bulan Syawal adalah makruh dan tidak disunatkan dalam mazhab Maliki. Kerana ada yang diwayatkan berkenaan bertarahat dan ia tidak diamalkan oleh penduduk Madinah pada zaman beliau yang menjadi salah satu dalil yang penting. Puasa 6 bulan Syawal disangka wajib oleh orang jahil dan dianggap sebagai sebahagian daripada bulan Ramadan. Namun hujah itu ditolak 3 orang imam. 3 mazhab muktabar ditolak. Hujah tu dah ditolak. Yang lain iaitu hujah dia ditolak oleh mazhab Maliki. Hujah mazhab Maliki ditolak oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Hanbali. Kerana hadis yang sahih dan syarih meskipun bertaraf ahad sudah cukup untuk dijadikan hujah. Dan jadi hujah perlu disandarkan kepada amalan penduduk Madinah. Kebimbangan yang timbul oleh Imam Malik juga tidak berlaku dan perbezaan antara bulan Ramadan dan bulan Syawal adalah jelas. Beza dah. Dengan berlakunya hari raya memang beza, orang tahu dah. Bulan Syawal. Tu dia. Mungkin dulu tidak boleh nak beza. Sekarang ni kita boleh beza. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. Orang tanya kepada saya. Ustaz, saya nak tanya. Bolehkah berniat puasa qada ganti pada puasa 6 di bulan Syawal secara serentak 2 dalam 1 puasa ganti dan puasa 6? Orang tanya pada saya, boleh tak puasa ganti serentak dengan puasa 6? Allahumma salli Muhammad. Saya jawab, mengikut pandangan-pandangan ulama dan yang telah dijawab oleh sebahagian ulama dan dah terjawab pun sebelum-sebelum ni, kita ambil nakal-nakal ulama. Dan di tangan saya ni ada beberapa pandangan dan pendapat yang boleh kita bakar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu aturkan kepada kita agama
yang boleh selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan ulama-ulama meneruskan apa yang telah diajar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita pada hari ini. Dan saya sampaikan kepada sahabat dan tuan-puan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dia ada beberapa permasalahan. Yang pertama, orang yang mana berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada sebab keuzuran. Ada orang ni bab orang qada ataupun orang yang ganti puasa nak gabung puasa dengan puasa senang. Ada orang dia ganti puasa sebab apa? Sebab dia buka puasa dengan sengaja. Bukan sebab sakit, bukan sebab orang panggil darurat, bukan sebab Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad, bukan sebab musafir dan sebagainya. Saja-saja dak puasa. Tapi dia wajib kena qada juga walaupun saja mudah puasa, wajib kena qada. Sebagai orang Islam wajib kena qada. Sesiapa yang berpuasa puasa pada bulan Ramadan tanpa sebarang keuzuran yang wajib, tak ada nas, tak ada dalil. Yang Nabi sebut, Al-Quran sebut, orang yang mana diberikan keuzuran antaranya orang yang uzur, orang yang sakit, maridan au safaran. Au safar, orang yang uzur. Orang yang sakit, orang yang musafir. Orang yang mengandung. Kalau boleh menyebabkan ganggu kandungan dia. Memudaratkan kandungan dia. Banyak lagi lah. Kita boleh tengok dalam Al-Quranul Karim. Dan ulama-ulama sebut. Maka di sini terjawab. Wajib kena qada serta-merta. Habisnya Ramadan wajib dia kena qada. Kena segerakan qada. Macam kita kalau tak ingat, terlepas mayang, wajib kena qada segera. Contohnya kita lepas mayang subuh. Patutnya mayang subuh pukul 6 pagi ataupun pukul 5.45 pagi. Tiba-tiba kita kejut pukul 7. Wajib kena segerakan qada kita sebab kita sedar. Tu dia. Malaikat kita tak sedar. Pukul 10 baru sedar. Lain. Ke 10 kena bangun lah. Kena qada lalu lah. Tu dia. Tu bab semayang. Bab semayang memang kena segera. Puasa ni kalau ada keuzuran, dia ada dua khilaf. Kalau aku keuzuran bila-bila masa di waktu yang lain. Selepas hari raya pertama, seorang itu tidak boleh mendahulukan puasa sunat 6 pada Syawal kemudian diikuri dengan puasa qada. Ni pendapat yang pertama kita sebut. Dia sebut bahawa seseorang itu tidak boleh mendahulukan puasa sunat. Dia wajib kena qada dan lepas habis dia qada barulah dia ikut dengan puasa sunat. Dengan puasa qada. Kalau dia nak buat puasa sunat, lepas tu baru dia ikut puasa qada, tak boleh. Tak boleh dahulukan puasa sunat bulan Syawal kemudian diekori dengan puasa qada, tak boleh. Adapun sekiranya dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan kerana ada keuzuran. Ni dua pandangan. Tadi dia sengaja. Maka pendapat kata tidak boleh dahulu puasa sunat daripada puasa qada. Wajib kena qada dulu baru puasa sunat. Adapun sekiranya dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan kerana ada keuzuran. Dia tak puasa bukan sebab dia, sebab keluar haid. Dia tak puasa sebab dia, sebab mengandung. Dia tak puasa sebab dia, sebab sakit, marid.
yang tak dapat dielak, asma dan sebagainya, penyakit dah. Sebab-sebab tertentu yang dibenarkan syarak. Dia buka puasa sebab apa? Dia tinggal puasa sebab dia dibenarkan syarak. Maka harus baginya mendahului puasa 6 ataupun puasa sunat pada bulan Syawal, qada daripada puasa qada. Dia harus buat puasa sunat dulu baru buat qada. Kerana waktu qada adalah muasak ni sangat-sangat luas. Wasak sangat-sangat luas. Dah puasa qada, waktu qada ni sangat luas. Bila-bila masa boleh qada. Boleh qada. Dah tu ni. Imam Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kita ambil pendapat ulama tanah Jawi kita. Syekh Daud Al-Fatani sebut, dan demikian lagi orang yang tiada puasa dengan uzur sunat dia berpuasa 6 hari Syawal, melainkan orang yang berbuka puasa dengan tiada uzur, maka wajib ke atasnya menyegerakan mengqadakan Ramadan, kerana makruh mengerjakan sunat orang yang ada padanya qada Ramadan dengan tiada uzur, maka wajib menyegerakan qada dahulu. Kitab Bughiyatul Tulab. Boleh tengok dalam kitab Bughiyatul Tulab halaman 128, boleh tengok sendiri. Dah abad ni. Dak Syekh Daud pun sebut bahawa orang yang mana dia puasa dengan sengaja. Dia tak puasa sebab apa? Sebab uzur, sakit dan sebagainya. Dibolehkan syarak. Maka dia haruskan dia puasa sunat dahulu. Untuk kita ambil kelebihan. Baru qada. Qada bila-bila masa. Tapi kena qada lah. Jangan tak qada. Mudah qada. Berat nanah. Kena qada. Begitu juga. Kalaulah orang yang mana tinggal puasa dengan sengaja. Sengaja nak makan. Sengaja nak minum. Bukan sebab sakit. Bukan sebab benda. Sengaja. Tebang. Tambah puasa. Saja tambah puasa. Main supit hitam. Supit biru. Supit merah. Ada belaka. Awak gitu. Maka wajib dia qada. Dia nak ambil pada dia puasa nak. Lepas dia qada baru dah dia ambil puasa senang. Tadi. Tu pandangan dia. Isu. Menggabungkan ibadat dengan satu niat. Ni kita nak jawab. Gabung ibadat dengan satu niat. Masalah ini dikenali di sisi ulama sebagai masalah tasyrik. Masalah tasyrik. Menggabungkan dua ibadat dalam menggunakan satu niat. Hukumnya, sekiranya ia termasuk dalam wasilah atau perkara yang bercampur, maka hukumnya sah. Kalau wasilah, wasilah ni perantaraan lah, ataupun perumpamaan lah, wasilah. Lebih kurang. Maka hukumnya sah. Hukumnya sah. Gabung dua ibadat dengan satu niat. Kita gabung ibadat dengan satu niat. Terhasil apa yang dihajatinya. Terhasil apa yang dihajat daripada dua ibadat tersebut. Misalnya, jika seorang itu mandi junub pada hari Jumaat untuk melakukan Jumaat dengan juga mengakad junub. Tu dia. Jika seorang tu mandi junub, misal, mandi wajib lah, junub ni mandi wajib lah. Pada hari Jumaat untuk melakukan Jumaat dan juga mengakad junub. Maka dia dapatlah Jumaat tadi. Dia dah niat pun nak mandi Jumaat. Nak mandi, nak mengejar. Sungguhnya junub akad dengan pahala mandi Jumaat tersebut pada pun terhasil. Ada ulama kata, sungguhnya junubnya tak akad dengan pahala mandi Jumaat tersebut pun terhasil. Junub dia terakad, dia niat mandi wajib. Tapi dia terakad. Jadi antara otomatik dapat juga pahala mandi hari Jumaat ataupun mandi pun terhasil. Mandi Jumaat ni macam sama ke macam mandi wajib. Tapi dia ni niat. Kita niat untuk mandi menunaikan solat Jumaat untuk mendapat pahala pada hari Jumaat. Maka dapat juga walaupun itu niat pun sebab hari Jumaat. Dia mandi. Dia mandi. Dapat juga. Tu kita sebut tadi.
dak tosti ni. Adapun menghimpunkan mana tadi, walaupun salah satu daripada dua ibadat tersebut tidak diniatkan manakala yang lain pula diniatkan dengan zatnya, maka sah himpunan atau gabungan tersebut dan tidak mencederakan ibadat tersebut. Misalnya solat tahiyat masjid dilakukan berserta solat fardu atau solat sunat yang lain. Contoh buat mari kita ngajar cara pondok. Contoh dia gabung, dia niat untuk niat iktikaf ataupun tahiyat masjid. Dengan dia mayang fardu maka sah. Dengan dia niat mayang fardu tapi dia dapat juga tahiyat masjid ataupun solat sunat yang lain. Dia pergi mayang sunat sebelum zuhur, sebelum asar. Niat. Dia dah mayang pun tahiyat masjid, dapat tak pahala? Dapat solat tahiyatul masjid. Ada pemaipokan atau gabung di antara dua ibadat yang diniatkan dengan zatnya, seperti puasa qada atau kafarah atau nazar, berserta puasa sunat seperti puasa sunat hari Syawal ni, maka tidak sah tasyrik tersebut mengikut pendapat yang muktamad. Mengikut pendapat yang muktamad, kalau nak gabung tidak sah. Nak gabung puasa tidak sah mengikut pendapat yang muktamad tersebut, mengikut pendapat yang muktamad, kerana setiap ibadat itu berasingan daripada ibadat lain yang diniatkan dengan zatnya dan tidak pula berada di bawah ibadat yang lain. Persoalannya, adakah puasa dengan niat qada bulan Ramadan dengan niat puasa 6 bulan Syawal digabungkan sah keduanya? Awak tanya saya. Adakah puasa dengan niat qada bulan Ramadan dan niat puasa 6 pada bulan Syawal yang digabungkan sah keduanya? Atau salah satu sahaja sah jika dibuat secara umum, berhasil keduanya atau salah satu sahaja? Fuqaha dalam mazhab Asy-Syafi'i berselisih pendapat tentang isu menggabungkan niat di antara puasa qada Ramadan dengan puasa sunat hari Syawal. Hari Syawal ni lah. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, jika seorang berpuasa pada bulan Syawal untuk qada bagi puasa Ramadan atau selainnya, sama ada puasa nazar atau puasa sunat lainnya, maka tak hasil pahala sunatnya. Kerana topik perbincangannya tentang puasa 6 hari bulan Syawal, tetapi tidak akan memperoleh pahala yang sempurna sebagaimana yang diinginkan, melainkan dengan hanya dia berniat puasa khusus untuk 6 hari pada bulan Syawal sahaja. Tu dia. Faham tak lagi? Ke tak faham? Faham ke tak aku kabur? Ke tak faham? Tengok saja. Jangan tengok saja, kena faham. Tak faham kabur, kita boleh jawab. Soalan. Ada soalan ke? Nak tengok soalan-soalan sikit. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau kita tinggal puasa atas sebab kita bekerja atas dasar keletihan, boleh kalau kita wajib ganti puasa atau bagi berah? Kena wajib puasa lah. Tak ganti puasa wajib lah. Berah tak payah ganti. Tak wajib kita kena ganti puasa. Wajib Hafiz Sabri tak wajib kena ganti puasa. Tak tu dia. Wajib kena ganti puasa. Tak payah bayar berah. Tak payah bayar berah. Malaikat lakoh tahu. Maka dia kena bayar fidyah. Kalau kita sihat tubuh badan. Tak.
Apa balasan orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan tidak mengqada dengan puasa yang ditinggalkan? Mohon penjelasan Ustaz. Balasan ni mudah je. Orang yang mendahkai kepada Allah Ta'ala, orang yang mengingkari perintah Allah Ta'ala, tempatnya dalam neraka. Rasanya Ustaz, dah tak ada tempat lain. Tu. Tak. Agarlah kamu kalau nak syurga ikut perintah Allah, tak mau syurga, lawan perintah Allah. Kalau tak mau syurga, lawan perintah Allah. InsyaAllah masuk neraka. Na'udzubillah. Kita minta jauh. Tak. Nak jadi baik, kena ikut perintah Allah. Nak jadi jahat, lawan perintah Allah. Tak payah ikut apa Nabi ajar, tak payah ikut apa hak syariat tuntut. Kalau nak masuk neraka. Nak masuk syurga, kena taat perintah Allah, ikut apa Allah Ta'ala suruh, apa Nabi suruh, dan apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Tu dia. Mudah je kita jawab. Tak, tu. Syukur dah muncul, tak dihilang sekejap Ya. Alhamdulillah. Hilang nak warna. Tak, kita ada sakut menapa tahu tepi tu tadi. Ustaz, kalau kita cari jodoh ke Ustaz, batal tak puasa? Puasa kenapa tu? Nak tanya dulu, puasa kenapa? Puasa Ramadan ke puasa kenapa? Cari jodoh. Kalau saya bertemu dengan awak pun jodoh juga. Tak perlu cari, jumpa pun jodoh. Tak perlu cari, jumpa pun jodoh. Jodoh-jodoh ni pertemuan. Pertemuan tu kekal ataupun bersama. Macam contohnya kita berkahwin. Tu penjodohan bersama. Dan kadang-kadang kekal, kadang-kadang tidak kekal. Dunia ni tak kekal. Dunia ni tak kekal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mengasai kematian. Ada orang hidup berpuluh-puluh tahun, akhirnya mati, tak kekal. Jodoh yang boleh bersama, kadang-kadang dia boleh bercerai, tak bersama juga. Tak ada jodoh orang panggil. Jodoh ni pertemuan. Kadang-kadang pertemuan dia tu hari-hari boleh tengok. Tu jodoh lah tu. Hari-hari dia boleh bersama. Tu jodoh. Jodoh bukan arti nikah je. Apa batal je. Dan kalau awak tengok saya, batal lah. Kalau awak kata puasa, batal puasa. Tu dia. Kalau awak temu bini awak, batal tak puasa. Sebab awak jodoh dengan bini awak. Tak batal. Ada batal, tak batal. Cari jodoh orang pun gitu juga. Terlalu temukan orang ni dengan orang ni. Tak batal. Nak batal pun. Comel ayat menganjing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada persoalan lagi ke? Tak ada. Kalau tak ada, kita terus kepada poin kita. Baik. Tu dia. Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i dia ada Syekhul Islam. Iaitu nama dia Zakaria Al-Ansari, Imam Zakaria Al-Ansari. Dalam mazhab Syafi'i lah. Dia kata puasa Ramadan Syawal. Jika seorang puasa bulan Syawal untuk qada bagi puasa Ramadan atau selainnya sama ada puasa nazar atau puasa sunat lain, maka tahsil pahala sunatnya. Kerana topik perbincangan adalah tentang puasa 6 hari bulan. Tetapi tidak akan memperoleh pahala yang sempurna sebagaimana yang diinginkannya, melainkan dengan syaratnya dia berniat puasa khusus 6 hari pada bulan Syawal sahaja. Dia puasa qada. Puasa qada lebih daripada nari ataupun nari. Dia puasa qada. Dapat tak puasa nak? Dapat. Sebab nari. Dapat. Tapi tak dapat secara khusus. Sebagaimana kita nak puasa, kalau boleh, kita tidak ada qada, tidak ada ganti. Kita niat qada tetapi masuk dalam puasa nak. Terutamanya orang yang telah luput daripadanya puasa Ramadan. Kerana tidak sesuai dia berpuasa Ramadan dengan seterusnya berpuasa 6 di bulan Syawal.
Imam Ramli rahimahullah ta'ala menyebut bahawa dia pernah ditanya tentang puasa Ramadan dengan qada di Syawal. Adakah hasil qada puasa Ramadan dan puasa 6 hari pada bulan Syawal? Ada ke tidak dalam masalah ini sebarang nukilan? Imam Ramli rahimahullah ta'ala menjawab bahawa berhasil puasa qada Ramadannya walaupun dia bergabung niat pada qada Ramadannya dengan puasa yang lain, dan berhasil pahala 6 hari pada bulan Syawal. Masalah ini disebut oleh ramai ulama kemudian mutaakhirin. Imam Ramli pula sebut boleh. Tak boleh. Imam Ramli kata boleh. Berbeza dengan Ibnu Ajal Haytami. Rahimahullah ta'ala. Jika diniatkan kedua-duanya puasa sunat dan puasa wajib, dia mendapat ganjaran bagi kedua-duanya, atau diniatkan salah satu maka gugurlah tuntutan salah satu dan tidak mendapat ganjarannya. Tu dia. Kata Ibnu Ajal Haytami, jika diniatkan keduanya puasa sunat dan wajib, dia dapat ganjaran bagi kedua-duanya. Dia dapat ganjaran tu, pahala tu. Atau niat salah satu maka gugurlah tuntutan satu lagi dan dia tidak dapat ganjaran. Kalau dia niat niat aku puasa qada, tak dapatlah puasa 6. Ni pendapat ni pula. Ni pula kata boleh tak? Pendapat satu lagi kata dia tak niat, dia niat puasa 6, tak dapat qada tadi. Tengok dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, jilid kedua, surat 75. Sebagian ulama menyebut sah seseorang itu melakukan qada puasa Ramadan bersama puasa 6 dan terhasil pahala puasa sunat yang dilakukan di dalam bulan Syawal tersebut. Sebahagian ulama sebut kata sah. Hal ini dikiaskan dengan seorang yang memasuki masjid kemudian solat 2 rakaat fardu atau solat sunat rawatib mengiringi solat fardu, maka hasil sekali baginya pahala sunat tahiyatul masjid kerana ia melakukan solat berkenaan sebelum ia duduk. Imam Sulaiman Al-Bujairimi, ni banyak syekh-syekh ni sebut hasil pahala solat sunat tahiyat masjid dengan melakukan solat fardu atau solat sunat selainnya, sama ada diniat atau tidak niat tahiyat tersebut. Tahiyat masjid itulah. Hal ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila masuk salah seorang daripada kamu ke dalam masjid, hendaklah dia mendirikan 2 rakaat solat sebelum ia duduk. Dan kerana itu juga maksud solat sebelum duduk yang disebut dalam hadis telah terhasil dengan melakukan solat fardu atau solat sunat yang lain. Dengan imamnya solat fardu ataupun solat sunat yang lain, dah terhasil dah tahiyatul masjid. Tu dia. Begitu juga nas yang hampir serupa dikatakan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Terhasilnya solat sunat 2 rakaat atau lebih. Yang dimasukkan dengan adalah hasilnya pahala solat walaupun bersama dengannya solat fardu atau solat sunat yang lain. Sama ada diniatkan sekali ataupun tidak. Diniat sekali ataupun dia tidak niat, maka dapat hasil. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahullahu ta'ala anhuma. Apabila masuknya seseorang daripada kamu ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sehingga ia solat 2 rakaat. Dan kerana itu juga maksud solat sebelum duduk yang disebut dalam hadis telah terhasil dengan melakukan solat fardu atau solat sunat yang lain. Rujuk dalam kitab Fathul Wahab syarah Manhajut Tulab. Imam Ar-Ramli rahimahullah ta'ala berkata, dan sekiranya berpuasa pada bulan Syawal, puasa qada, nazar atau selain daripada keduanya atau seumpama dengannya seperti puasa pada hari Ashura, maka telah dapat pahala puasa sunat baginya seperti yang telah difatwa oleh bapa kepada Imam Al-Ramli. Begitu juga oleh Al-Barizi
Al-Afhami, Asfuhumi, Al-Nashizi, Al-Faqih, Al-Salih, Al-Hadrami. Selainnya tidaklah mendapat pahala seumpama ke atas ditutup. Begitu sama hukumnya puasa Ramadan dengan puasa sunat Syawal. Allahumma salli ala Muhammad. Hukumnya puasa Ramadan dengan puasa sunat Syawal. Imam Asy'ariyuti rahimahullah ta'ala berkata, sekiranya seseorang berpuasa sunat, misalnya pada hari Arafah, qada atau nazar atau kifarah, dan diniatkan puasa-puasa tersebut bersama dengan niat puasa sunat hari Arafah, maka Al-Barizi telah memberi fatwa bahawa sah puasa dengan hasil pahala untuk kedua-duanya. Begitu juga hanya jika dia sahaja aku berpuasa, maka masalah tersebut mengikut masalah solat tahiyat masjid. Banyak pandangan ni. Sekiranya seorang yang berpuasa sunat dan qada, nazar, kifarah ni dan diniatkan puasa tersebut sama dengan niat puasa Arafah, hasilnya keduanya sah keduanya. Begitu juga jika dia itlak, dia sahaja aku puasa, maka puasa sahaja. Tetapi Isnawi menyebut perkara ini tertolak dan kias yang dilakukan sah dalam menggambarkan puasa satu daripada keduanya. Isinya apa yang terhasil adalah yang fardu sahaja dalam gambar itlak. Itlak ni bersih, tak niat apa-apa, dia niat saja aku puasa saja. Dapat berlaku. Baik, kita dah jawab dah persoalan ni. Kalau panjang-panjang ni kita susah juga dah. Takut orang tak faham. Tu dia. Saya rikah cerita. Poin saya nak sebutnya ni. Dengar baik-baik. Kita nak dapat pahala puasa, yang mana pahala puasa yang disebut man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawalin fadzalika siyamud dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengiringi puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka demikian itu ganjaran adalah menyamai puasa setahun. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, Hanafi, mazhab Imam Hanbali dan mazhab Abu Daud ataupun Al-Zahiri. Ini pandangan mereka dituntut puasa 6. Kita dituntut berpuasa 6. Mengharuskan puasa 6. Sunat kita berpuasa 6. Untuk mendapat ganjaran pahala. Sebagaimana hadis Nabi SAW sebut, orang yang puasa 6 ni yang akan dapat ganjaran-ganjaran dan padilat puasa yang sangat besar lah. Tu dia, sangat-sangat besar. Baik, kesimpulannya saya nak sebut di sini. Kita nak dapat pendapat yang sangat-sangat mutamak. Afdal seseorang itu, kalau kita nak buat, afdal puasa itu menjadikan puasa qada. Kalau kita ada qada, kita asing. Kita asing puasa qada dengan puasa Syawal. Afdal. Namun begitu, menyatukan puasa qada dengan puasa 6 itu tetap diharuskan. Dibolehkan sah puasanya. Dan mendapat ganjaran pahala kedua-duanya mengikut pandangan yang tidak kuat. Pandangan yang dhaif. Kalau kita memang tidak mampu boleh kita guna pandangan ini untuk kita mengambil kelebihan-kelebihan puasa. Takut-takut kita tak sempat nak buat, kita buat sekurang-kurangnya kita qada. Kalau boleh kita qada dulu. Qada dulu. Lepas tu kita rasa tak sempat, kita boleh qada. Kemudian kita buat puasa 6. Kita buat puasa 6. Habis puasa 6, kita nak qada balik, qada lah. Namun begitu menyegerakan qada itu adalah sikap yang terpuji. Orang yang menyegerakan qada itu adalah sikap yang baik. Sikap molek. Dan dituntut oleh syarak, terutamanya kepada siapa yang meninggalkan puasa tanpa uzur yang dibenarkan syarak.
Tu dia. Wajib kita kena qada kalau kita tinggal dengan sengaja. Tak kalau tak sengaja ataupun dibenarkan oleh syarak, kita boleh qada kemudian kita buat puasa sunat 6 nak dapatkan pahala fadilat yang disebut tadi. Ambillah ganjaran. Dan ambillah peluang untuk kita sama-sama dah ambil ittifadah daripada hadis ini untuk kita intiba' sunnah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapat rahmat dan kasih Allah Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Imam Muslim dalam hadisnya, dan daripada siapa? Daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari kita kenali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat dihormati kerana dialah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, satu-satunya sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di rumahnya ketika mana peristiwa hijrah di Madinah Al-Munawwarah. Abu Ayyub Al-Ansari ini dia meninggal dunia dekat Konstantinopel ataupun dekat dengan tembok Konstantinopel. Saya dah menawak dah tempat dia di Istanbul, Turki. Dengar tak? Ke dah dengar? Dia wafat ataupun meninggal dunia waktu sangat-sangat tua. Dan dia berpesan kepada tentera-tentera dia, kalau aku tak sempat, maka tanam kalau aku dekat dengan tembok. Dah jauh, dah dalam 200 meter dengan tembok. Boleh tengok dalam video-video saya ketika mana saya berada di Istanbul. Tempat yang mana saya pernah ziarah di makam Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah ta'ala alam. Rahimahullah ta'ala, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bumi Turki lah kita pernah pergi berziarah di makam dia. Boleh pergi, boleh tengok. Kalau tak sempat tengok, tak boleh nak pergi nak orang ni, kita boleh dengar lah apa disebut. Kita dah dapat dah. Kita kadang-kadang kalau ada masa tiap-tiap hari Jumaat kita pergi berziarah di makam Abu Ayyub Al-Ansari, mengambil keberkatan, rahmat dan kasih sayang. Ambil barakah. Kalau kata tawasul tak boleh, tawasul kita tak tawasul, kita ambil peringatan sahaja. Tawasul ini diharuskan sebenarnya. Tidak ada kata haram, tak ada. Wallahu ta'ala a'lam. Ada persoalan ke? Kalau tak ada persoalan, kita tutup majlis kita. Baik. Tak ada dah. Tak ada persoalan. Saya nak mengajak kepada tuan-tuan untuk mengambil peluang nak beritahu cerita tentang madrasah ini. Madrasah yang saya bina bersama kawan-kawan ini adalah salah satu pusat pendidikan berkonsepkan pondok dan tahfiz untuk kami sebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu saya mengajak kepada tuan-puan untuk sama-sama share, bagi tahu kawan-kawan. Madrasah yang saya bina bersama kawan-kawan ini adalah salah satu pusat pendidikan berkonsepkan pondok dan tahfiz untuk kami sebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kami juga insya-Allah cuba sedaya mampu untuk menawarkan pengajian percuma. Untuk menawarkan pengajian percuma bagi anak-anak asnaf-asnaf dan pelajar dari keluarga yang kurang bernasib baik. Nak belajar tapi keluarga tak mampu bayar yuran. Mari datang sini. InsyaAllah kita akan cek, jika benar-benar tak mampu, kita akan bantu. Kalau betul-betul tak mampu, kita akan bantu. Untuk makluman,
Bagi memulakan operasi madrasah ini, kita perlu menyiapkan 45% lagi prasana penting seperti dewan kuliah. Untuk makluman tuan-puan, bagi memulakan operasi madrasah ini, kita perlu menyiapkan 45% lagi. Sikit lagi. Kita baru buat dan lebih kurang 15% baru ataupun 5% baru. Kita siap dah. Banyak lagi benda yang belum kita siap. Prasana penting seperti dewan kuliah, kelas hafazah, penginapan pelajar dan sebagainya. Bagi kita, keselesaan untuk mereka belajar adalah sangat penting. Bagi kita, keselesaan untuk pelajar mereka belajar adalah sangat penting walaupun mereka di kalangan anak-anak yang tak mampu bayar yuran. Keselesaan tu kita naklah bagi kemudahan mereka ni supaya apa? Supaya mereka dapat belajar walaupun mereka ni dari kalangan orang yang tak mampu nak bayar yuran. Tetapi seperti juga anak-anak kita, mereka juga perlu kepada keselesaan untuk belajar. Macam anak-anak kita lah, nak keselesaan, nak kemudahan macam untuk kita belajar. Justru saya ingin mengajak kepada anda semua dan pihak untuk membantu saya siapkan madrasah ini dengan segera. Saya doakan semoga tiap sen yang saudara sumbangkan bagi melihat madrasah ini tertegak akan diganti dengan kejayaan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga walaupun sumbangan anda ini hanya nilai satu beg seming akan lipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berganda-ganda kerana niat anda membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahan anda. Sekalipun hanya membantu dengan nilai satu beg seming. InsyaAllah. Semoga walaupun semangat anda, saya doakan semoga tiap sen yang saudara sumbang bagi melihat madrasah ini tertegak akan diganti dengan kejayaan di dunia dan di akhirat. Saya doakan semoga Allah Ta'ala gantikan kejayaan di dunia dan di akhirat oleh Allah SWT. Semoga walaupun sumbangan anda hanyalah nilai satu beg seming akan dilipat kali ganda oleh Allah Ta'ala dengan berganda-ganda kerana niat anda membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahan anda. Sahan kita semua. Sekalipun kita semua hanya membantu dengan nilai satu beg seming, insya-Allah selagi mana tertegaknya bangunan hasil daripada duit kita, hasil daripada seming dan hasil daripada bata kita sumbang ini, selagi itulah kita akan mengalir ganjaran pahala insya-Allah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang akan terus mengalir pahala kepada kita nanti sekalipun kita telah meninggal dunia. Iza mata bani insan in qata'anhu amalu illa min salasah. Pertamanya sedekahun jariyah. Apa dia? Sedekah yang kita lakukan atas dunia. Bayangkan selagi mana tertegaknya madrasah tahfiz ini, selagi itulah kita akan mendapat ganjaran pahala insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan in qata'a amalu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yanfa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Baik itu ambillah peluang. Selagi mana kita ada wang ringgit, ada sen untuk kita mampu menyumbang untuk madrasah ini, sumbanglah sebanyak mungkin yang tuan-tuan mampu. Lebih-lebih lagi kita menyumbang di bulan Syawal yang penuh barakah. Di antara sunat ataupun
yang perlu kita buat. Kita tak mampu nak buat di bulan Ramadan. Ambillah peluang di bulan Syawal. Kerana bulan Syawal bulan untuk kita murahkan rezeki. Disunatkan kita memberi harta kita. Menghadiahkan kepada anak-anak. Walaupun RM1, RM2 untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Untuk menggembirakan mereka. Oleh itu kita menggembirakan pelajar-pelajar untuk belajar di madrasah ini. Maka marilah sama-sama bantu untuk menyumbang di pondok madrasah ini. Boleh ambil nombor akaun di di page ataupun di di halaman kita, mana-mana berminat untuk kita sama-sama membantu. Teruskan membantu, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong. Orang yang membantu untuk menegakkan agama Allah, insya-Allah Allah Ta'ala tolong. Saya doakan moga para penonton semua yang telah sama-sama mendoakan, yang sama-sama membantu saya dan sahabat-sahabat untuk buat madrasah ini. Moga-moga Allah Ta'ala melipatkan kali ganda ganjaran pahala di dunia dan di akhirat. Amin, insya-Allah. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.